Okey, konten hari ni adalah tentang macam mana nak ambil gambar menggunakan handphone. Ini untuk video ni saya akan gunakan handphone yang tidak mahal sangat lah, kira mid range lah. Okey, kat tangan saya ni ada Realme 8 Pro. Macam mana nak ambil gambar produk dengan cantik menggunakan handphone. Teknik yang saya nak ajar ni boleh guna pada handphone murah, handphone yang mid range ataupun handphone yang mahal. Okey, jom. Ingat jugalah ni. Sekarang ni budak ni makin lama makin kejap-kejap nak join saya buat video. Okeylah. So, untuk nak tunjuk macam mana nak ambil gambar produk menggunakan handphone, first saya kena ada demo produk dia. Saya nak gunakan okey. Ini. Kaki tiba sikit dek. Ni. Okey, saya akan gunakan saya punya wireless mic ni sebagai model lah untuk tutorial ambil gambar ni. Okey. Dia ada dua transmitter dan satu dia punya receiver. Okey. Kamera ataupun handphone kita ni dengan produk dah ada, settle. Sekarang benda penting yang pertama adalah kita punya cahaya. Kita ada dua sumber cahaya. Satu kita boleh gunakan cahaya studio, lampu studio kita, ataupun kita boleh gunakan cahaya matahari. Dua-dua ada kelebihan dan kekurangan dia. Kalau guna cahaya matahari, kita susah nak kontrol. Tapi color yang terhasil daripada cahaya matahari tu sangat-sangat cantik. Sebabnya dia full spectrum punya cahaya. Perfect. Kalau lampu studio kita dah fix, mudah kita nak manage. Okey. Tapi harga lah. Ada cost. Dan bila kita sebut tentang cahaya, kita kena faham apa efek cahaya itu pada kita punya objek yang kita nak ambil gambar. Contoh, sekarang saya punya lighting saya ni, sama ada matahari ke ataupun saya punya lampu studio ni, tengah dalam 40 darjah dia punya angle dia. Kan nampak 40 darjah sini kan? Sumber kat sana. Lepas tu bayang kat sini. Okey kan? Tengok, mungkin korang akan rasa macam ini bayang ni kuat sangat. Contoh muka saya ni, bayang tepi ni kuat sebab saya dah tutup lampu tepi ni kan. Bayang saya ni kuat. Macam mana saya nak kurangkan sikit bayang yang gelap kat pipi ni? Saya boleh gunakan reflector. Contoh saya ambil kertas putih, dia akan reflect cahaya daripada saya punya lampu studio ataupun cahaya matahari kita supaya isi kat kita punya bahagian tepi ni. Okey, contoh macam ni gelap. Tengok pipi saya ni gelap kan? Saya letak sini. Kan? Dah terisi sikit, dia tidaklah terlalu gelap. Kita nak ada angle sebenarnya. Kalau muka saya flat macam ni, ke arah macam ni saja, cahaya kat depan ni, ambil gambar saya kat sini, dia tak cantik. Sebabnya saya tak nampak saya punya dimensi hidung apa semua ni. Saya punya hidung, saya punya bawah kelopak mata, ini semua tak nampak. Sebab tu angle tu kena ada. Supaya bila cahaya tu datang daripada satu sudut angle, dia akan hasilkan satu bayang. Bayang itu akan tunjukkan kita punya dimensi. Contoh kalau muka saya punya dimensi muka lah. Ada hidung, ada bibir, ada bayang-bayang tepi-tepi bibir ni. Kan? Bila saya buka lampu tepi yang biasa saya guna tu, tujuan dia untuk mengisi tepi sini, tepi muka saya ni, supaya muka saya nampak lebih menonjol dan tidak terlalu dramatik kat sini, supaya tak hilang lah saya punya detail tepi ni. Contoh dah. Nampak? Saya dah on lampu saya, nampak? Dia tembak belah sini kan? Dia umpama macam pakai reflektor. Boleh pakai reflektor, tapi cahaya saya ni tak cukup kuat. Kalau pakai reflektor pun dia tak ada efek sangat. Itu pula fungsi reflektor, untuk isi sikit, untuk jadi fill light. Kalau kita ada limited kita punya sumber cahaya. Kalau saya ada lampu sini, okey lah. Okey, berbalik pada kita punya produk. Contoh, saya ambil gambar foto. Okey, nanti tengok gambar saya ni. Okey, biasa gambar, tak ada apa sangat kan? Macam mana kalau gambar daripada atas tu saya nak improve lagi? Boleh. Saya try tambah satu lagi sumber cahaya. Maybe pakai proper lampu, ataupun saya boleh guna ni je, handphone lain, kita pakai dia punya torchlight. Okey, tengok saya tambah satu torchlight, lampu tambah kat tepi sini. 45 darjah ni lampu utama kita. Sekarang saya melawan lampu tu, saya tambah sikit lampu cahaya supaya hilang sikit bayang kat belakang ni, supaya tak kuat sangat. Dan tepi, hujung saya punya sempadan tepi petak ni kan, casing ni akan menonjol sikit. Tengok, ini gambar pertama tadi kan, nampak tu dia punya sempadan tepi ni tak berapa nak clear. Okey, sebab ada bayang tu. Ni gambar yang baru yang saya letak lampu, pakai torchlight. Nampak? Tepi ni terang sikit, yang ini gelap. Nampak? Korang akan nampak ini lebih timbul
lebih menonjol, lebih best mata kita tengok. Sebab apa? Sebab kita nampak dia punya detail. Okey, contoh kalau saya tengok sini kan, sini ada tulisan ni, patutnya tak nampak sebab dihilangkan oleh bayang-bayang kita. Compare gambar sebelah ni, kita nampak detail ni. Nampak? Ada beza kan? Simple je. Lampu yang sama, cahaya yang sama, sumber cahaya yang sama, letak kita punya produk, ambil gambar, okey lah. Tapi bila kita improve kita punya lighting, kita nampak gambar kita lebih menonjol, lebih nampak detail. Sebab tujuan kita ambil gambar untuk, lagi-lagi khususnya untuk produk, adalah untuk tarik perhatian orang. Itu first. Apa yang membuatkan gambar kita menarik adalah dia punya detail, dia punya structure, dia punya dynamic. Ini dah banyak orang buat eksperimen. Benda yang ada structure, orang nampak jelas, lebih menarik pada mata, berbanding macam orang buat jenis artistik sikit punya persembahan gambar, tapi orang tak berapa nak catch up sangat, tak dapat nak tangkap sangat apa konten yang dia sampaikan. Itu kurang sikit. Maybe ada orang profesional yang boleh menerima dia punya seni gambar tu, tapi secara umumnya orang biasa tengok ni kurang menarik pada mata dia. Dia lebih suka tengok gambar yang lebih jelas, dia punya structure, dia punya dynamic dia ada, dia timbul. Saya punya sempadan ni adalah hitam. Hitam dengan benda yang malam-malam ni lagilah nampak macam tenggelam dia punya gambar ni. Bila saya letak lampu macam ni, bayang ni ada sikit tapi kurang lah kan. Bila bayang ni dah kurang sikit dan saya punya tepi sepadan ni ada highlight, orang akan nampak gambar ni lebih timbul. Nampak dengan ada detail sini kan. Nampak gambar ni secara overall lebih naik. Satu je, saya tak pakai lampu profesional pun, pakai lampu daripada handphone je. Sekarang bila kita tengok gambar tadi tu, maybe boleh nampak improvement sebab saya dah letak lampu ni kan. Tapi hakikatnya gambar tu macam no point sebenarnya. Daripada sebelum ni nampak suram, lepas letak lampu sikit adalah menonjol sikit. Tapi satu still benda yang tak ada, iaitu apa subjek kita punya gambar tu. Orang kalau nak tengok konten, bukan setakat video je lah, video, gambar apa semua, first kita nak tarik perhatian orang. Dan bila kita dah tarik perhatian orang pada gambar ataupun video sebarang kita punya konten, kita mesti buat orang tu faham gambar ataupun konten kita ni semua tentang apa. Kalau sedebuk gambar macam ni, ada apa benda tu, orang pun apa benda, orang tak nampak, orang tak tahu pun. Next, lagi-lagi kat Facebook kan, next, scroll, dah kita dah rugi dah. Walau kalau kita spend buat iklan, letak gambar macam tu, rugi duit. Subjek yang kita ambil gambar tu kena jelas dia punya point dia. Untuk buatkan jelas, saya boleh buka benda ni, dan tunjuk dalam ni saya ada peralatan sebenarnya, supaya orang tahu dalam box ni dia bukan box ke simply box ingat macam power bank ke apa kan, bukan. Bila buka, dalam ni ada something ni yang akan membantu orang untuk faham benda ni tentang apa. Saya buat angle sikit gambar saya dari tepi sini supaya orang nampak apa yang ada dalam ni. Tengok ni gambar yang saya baru je ambil ni. Beza tak ini dengan belakang ni? Belakang ni flat, orang tak faham, gambar dia agak jelas, clear, tapi orang tak faham sangat ini benda apa. Bila saya ambil gambar baru ni pada sudut yang lain, saya nampak detail dia. Nampak gambar ini lebih menarik daripada gambar ini. Pasal apa gambar ni? Orang tak nampak. Kalau macam ni orang nampak sesuatu. Ada casing, dalam casing tu ada sesuatu. Tapi still ada yang slack sikit bagi saya lah. Sebabnya apa? Sebab kurang detail. Kalau tengok gambar ni balik, memang kurang sangat dia punya detail. Tengok kan, daripada atas ni kan, korang tak nampak dalam ni apa benda ni. Luar sini maybe lah nampak sikit, tapi dalam ni dah gelap gelita dah. Jadi saya tak nak guna lampu daripada benda ni. Saya nak improve sikit. Saya guna proper lighting. Contohnya sumber lampu daripada NAND light ni, boleh macam-macam lampu boleh guna. Ini saya just contoh satu sebab memudahkan saya. Benda ni memang saya dah ada. Ni saya nak warna putih sahaja. Nak bagi nampak detail sikit dalam tu. Tengok, ini gambar sebelum ni. Sekarang bila letak lampu tu sikit tambah, nampak kita dah mula ada detail. Sekarang kita compare gambar ini dengan gambar yang atas kali ni. Nampak? Sudah tentulah gambar yang ini lebih best orang tengok, lebih menarik, orang lebih mudah faham berbanding gambar atas ni. Yang kosong tak ada konten pun. Setakat kotak macam tu je. Dan kalau kita nak improve kita punya creativity lagi, kita maybe boleh main dengan lampu. Lighting yang tambahan ni kan. Contoh kita dah ada satu lampu utama kita, matahari ke, lampu studio ke, kita dah ada satu. Kita nak tambah efek lain, efek lighting lain pada kita punya produk. Contoh sebab benda ni adalah mikrofon, batu pula mikrofon ni nampak modern sikit kan. Saya nak letak
cahaya yang ke arah biru-biru sikit. Nampak sejuk dan moden. Sebab nak nampak dia cool. Sebab saya nak melambangkan produk ni produk cool. Kalau produk ni produk melambangkan benda ni hot, saya maybe boleh gunakan color yang warm ataupun merah-merah sikit supaya nak timbulkan mood hot tu. Okay, saya tambah bagi color biru sikit. Saya pun ambil gambar. Nampak dia lebih cool sikit sebab dia biru tu. Mungkin agak over sikit saya punya biru ni, tapi boleh faham lah. Kalau tak nak rasa macam over sangat, kurangkan. Kalau rasa macam tak cukup ni, nak striking biru lagi, silakan. Kita kena optimize kan supaya kita rasa gambar tu cantik, proper, dan kita punya audience pun boleh terima. Last kali saya nak sentuh pasal prop. Prop ni adalah barang-barang tambahan yang kita letakkan dalam kita punya video ataupun kita punya gambar supaya kita punya message tu lebih jelas. Okay, ini contoh saya punya mikrofon ni, wireless punya mikrofon, teknologi yang bagus jugalah. Okay, daripada Holyland. Ini saya punya mikrofon wireless favorite buat masa sekarang. Sebab dia boleh audio tu best dan dia boleh charge dekat dia punya casing saja. Apa nak bantu kita nak faham ini adalah mikrofon? Sebab orang kalau tengok ini macam apa ni? Nak kata power bank, bukan power bank. Nak kata remote control, macam ya juga. Dengan ada pusing-pusing tepi ni macam DJ punya barang je. Apa benda ni? Kan? Jadi kita boleh tambah sesuatu prop untuk buatkan orang faham yang sekali tengok je, mic, ada mic tepi tu. Ini maybe mikrofon. Okey, contoh saya ada 2 mic sini. Saya jadikan 2 mic ni sebagai prop. Simple saja sebab ini wireless. Dan saya pun ambil gambar. Nampak? Lebih profesional gunakan teknik saya tunjuk tadi. Kalau nak improve lagi, edit gambar ni. Kalau compare yang sebelum ni, macam tak ada apa-apa. Bila dah ambil gambar proper, nampak jelas, ada structure, lebih cool dan mudah difahami. Teknik yang saya bagi tahu daripada mula sampai sekarang ni, kita boleh apply pada semua jenis kamera. Semua jenis kamera tak ada masalah. Boleh saja. Cuma obviously lah, ada certain kamera ataupun certain handphone yang boleh ambil gambar lebih cantik daripada handphone lain. Contohnya kalau Realme 8 Pro ni, dia adalah mode 108 megapiksel punya kamera tu. Jadi dia boleh mampu untuk ambil gambar yang lebih tinggi dia punya detail dia. Kalau untuk guna normal media sosial, tak nampak sangat efek dia. Tapi kalau kita critical dalam penggunaan gambar kita, maybe kita nak edit ataupun kita nak gunakan gambar kita untuk print pada benda yang besar, kamera yang ada resolusi tinggi macam ni akan membantu. Contoh kalau kita nak edit gambar cantik kan, kalau kita punya gambar tu file dia besar, kita mudah ubah sesuai. Kita boleh touch up itu, kita boleh touch up ini, sebabnya detail dia banyak. Dan kalau kita guna untuk print pun best juga. Sebab bila kita print besar-besar, kita boleh print halus tapi besar. Jadi bila orang nampak gambar tu daripada jauh, nampak macam sharp ni gambar dia. Sebabnya tu, kalau setakat media sosial tak ada efek sangat. Cuma kalau saya nak complain sikit bab benda new kamera, dia punya detail okey, dia punya white balance dia tu selalu lari-lari. Contohnya kalau korang ambil gambar sekarang macam ni, korang cuba ambil gambar sekali lagi, color dia mungkin ada lari sikit berbanding gambar sebelum ni. Jadi dia tak konsisten dia punya white balance. Masa saya buat video ni, saya tak tahu harga dia berapa, tapi dia orang kata dalam atas 1000 lebih tapi bawah 2000. Ini kira mid range punya handphone. Okay, so itu sajalah. Saya harap saya punya video ni bermanfaat. Jangan lupa follow Berani Buat, subscribe YouTube Berani Buat. Jumpa lagi. Saya Muhammad Syafiq. Assalamualaikum.